Wanita hari ini. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wantanya. Usahawati, ibu, istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum, selamat tengah hari. Wanita hari ini kembali menghiasi jam 12 tengah hari anda di TV3. Dan semalam kami berdua dan hari ini kami kembali terus bersama dengan anda dengan senyuman dan keceriaan kami. Tidak memberikan anda ruang untuk merindui kami. Duo Fahrin Ahmad dan juga Merah Siti dan biru untuk hari ini. Sehat ke kesemuanya? Apa yang anda sedang lakukan? Mungkin anda boleh komen di Facebook WHI. Mungkin ada yang tengah masak apa menu tengah hari anda. Ada yang tengah buat persiapan untuk hujung minggu ke apa jo yang anda sedang lakukan. Komen dan kongsikannya bersama dengan kami di WHI. Baik. Dan kita harapkan anda terus bersama kami sepanjang siaran kita pada hari ini kerana pengisian kami cukup menarik. Bukan saja pengisian topik kami tetapi sebentar lagi kita akan bersama dengan seorang artis hebat dan juga hari ini kita ada sushi platter. Ada sushi platter. Saya suka makan sushi. Awak? Saya suka makan sashimi. Tapi menariknya saya mula makan sushi selepas saya jadi vegetarian. Sebelum tu saya tak makan. Jadi sushi saya avocado sushi. Harapnya ada avocado sushi hari ini. Tapi apa pun Fahrin, semalam saya berkongsi fakta berkaitan dengan lembu. Hari ini saya tak ada fakta. Semalam dia beritahu dengan kita lembu boleh berenang. Betul. Tapi itu memang fakta Betul, fakta. Hari ini ada fakta lain ke? Tak ada, hari ini tak ada fakta tapi saya terus membawa seekor kucing ke studio kita. Nama dia pun unik. Nama dia unik Ya. Nama dia apa? Rokia. Rokia, bukan manusia tapi seekor kucing. Kita saksikan. Sudah diriku mencari cinta dan kasih setia. Akhirnya ku bertemu dengan dirimu yang ku dambakan. Tak kusangka hidupku kan sempurna dari cinta yang hanya dari kamu. Terima kasih Tuhan untuk dia. Ku bahagia miliki dirinya. Bisa menggantikanmu dalam hidupku. Ku akan jaga dirimu dengan segenap jiwa sepenuh hati. Tak kusangka hidupku kan sempurna dari cinta yang hanya dari kamu. Terima kasih Tuhan untuk dia. Ku bahagia miliki dirinya. Sambil cinta dan bahagia selamanya. Tak kusangka hidupku kan sempurna dari cinta yang hanya dari kamu. Terima kasih Tuhan untuk dia. Ku bahagia
terbaru awak, Rokia. Ya, Rokia. Yang didedikasikan kepada Rokia. Mana Rokianya? Menarik ni, sebenarnya menarik dia. Aha. Kalau kita tengok banyak-banyak kan lagu dan juga yang ini ada kucing. Sebenarnya apa kena kucing dengan Rokia ni? Rokia ni memang sangat Itu istimewa dia, bagi Rokia. saya dan juga isteri. Yang ni isteri Ya. Isteri bukan nama Rokia. Izan nama dia. San. Oh, okey. Saya Rokia. Jom kita pegang dia, kita pegang I dia. think she's scared. Yes. Oh ya, mungkin dia takut. Ke Mak nak peluk dia? Okey, tak apa. Misalkan kalau dia nak keluar, mungkin tak apalah. Ataupun kita orang semua boleh sama So, Rokia ni Tak apa. Mak boleh peluk dia, Mak? Aha. Nak peluk dia? Dia takut. Celah tu juga Rokia nak masuk. Ya? Tapi tak apa. Okey, kita teruskan dengan Rokia kita. Ya. Rokia tu maknanya kucing tadi lah. Okey. Tapi ini cukup menarik. Pasal lagu memang diciptakan untuk kekasih. Tapi kali ini macam cukup berbeza. Kalau untuk seekor kucing. Tapi kalau dengan liriknya pun, kalau kita nak kata Rokia tu adalah seorang yang dikasihi pun boleh juga. Boleh ya. Masa cipta ni part chorus tu sebenarnya tak kusangka hidupku kan sempurna dari cinta yang hanya dari kamu. Terima kasih Tuhan untuk Rokia. Tapi kalau saya letak lirik Rokia tu dia macam jadi selfish. So saya nak jadi dia general. Okay. So orang pun boleh terima lagu tu. Dan kalau Rokia tu nak diubah kepada Sugita ke, sebenarnya kepada Rokia- Fiza Sabjahan ke, pun boleh lah. Rokia dengan kucing-kucing anak-anak dia ni, diorang ni memang kucing-kucing rumah. Okey. So tak pernah keluar. So walaupun kita buka pintu kat rumah dia takkan keluar. Okey. Baik. Sekarang ni baru Yalah, keluar. Rokia minta royalty tak guna nama dia? Dengan guna dia untuk lagu Ada ni? sebenarnya ni semua ni untuk dia ni. Ada semua ni Okey, untuk Mak, tapi Rokia. ini sebenarnya ya? ciptaan Mak sendiri. Okey, dan juga kalau kita lihat makna lirik lagunya, kalau kita taklah kata merujuk kepada Rokia itu adalah seekor kucing, tapi keseluruhannya makna lagu Rokia ni. Sebenarnya lagu ni untuk seseorang yang kita sayang. Ya, itulah lagu ni. Okey. Tapi baik. bagi saya, masa saya buat lagu ni khas untuk Rokia lah. Panjang cerita Rokia ni, macam mana dia datang dekat hidup kita. Dia ada beranak sampai dia beranak. Saya terbaca komen di YouTube mengatakan yang rezeki tak pernah salah alamat. Apa kaitannya dengan Rokia dan juga kisah Mark Adam ni? Ada kaitannya Mungkin ramai ke? yang tahu, ramai yang tak tahu. Ya. Mak, berapa ekor kucing Mak ada? Ada 30 lebih. Wow. Nampak? Jadi kenapa Rokia ni special buat Mark? Ada soft spot dalam hati Mark ni? Ada, sebab masa tu kita ada kekecohan dalam hidup. Okey. Di mana ada kawan-kawan kita yang sudah dapat anak. Lepas tu ada yang komen-komen saya dekat sosial media. Kadang bila nak dapat anak. Ada lagi yang pahit, komen-komen yang pahit. Ada yang kadang cuba kahwin lagi. Komen-komen macam tu. Abang kena sira masuk pada ni? Tak apa Lepas tu takkan saya tak jawab lah. Yeah. Tapi saya fikir positif. Tapi ini apa yang Tuhan bagi, Allah bagi. Kita tunggu, rezeki apa yang datang kita terima. Tapi tak ada alasan dalam dunia ini untuk saya tinggalkan isteri. Betul. Itu je yang saya nak cakap. Ya. Wah, Dan ini mungkin boleh berkaca mata isterinya Izan di tepi sana. Memang menyayangi. Peringatan Izan, jugalah Fahri ni kepada netizen. Benda sensitif kita janganlah terlalu banyak ingin kita betul. komen. Ini rezeki, kan? ini takdir, qada dan qadar. Setiap orang ada kisah cerita mereka tersendiri dan begitu juga dengan Mark dan Rokia dan juga isterinya. Jadi mungkin kita jaga sensitiviti ya Mark. Ya, betul. Mungkin Mark nak mengambil peluang ni, ada apa-apa tak nak beritahu kepada netizen yang selalu komen-komen sebegitu yang kurang menyenangkan lah komen-komen mereka. Ada sudah. I think Dah banyak kali lah Mak kan. I think we need to be positive at this moment, at this time. Kita ni kita semua dengan keadaan yang masih susah. Kita ada rezeki masing-masing. Ada rezeki masing-masing. So let's just stay positive. Sedekah ni bukan saja dari segi duit dan juga kemewahan. Sedekah atau memberikan orang kegembiraan, kata-kata pun boleh. Betul, Okey? Mak. Sedekah, kalau nak kita bagi makanan dekat kucing kat jalanan, Betul. itu pun sedekah bagi saya. Sebab ramai lagi kucing. Kadang-kadang kita tengok kucing dekat tepi jalan kan. Tak ada orang punya, no owner. Ya. Just, Kita moving around. Ya. Dekat kereta saya, isteri selalu bawa
makanan kucing. Kita bagi kat sweet. kucing-kucing. Dalam bahasa Inggeris kan Fahrin Mak ada satu pepatah. If you have nothing nice to say, do not say anything at all. Lebih mudah begitu. Tapi Mak nak tahu jugalah perkembangan selain daripada lagu Rokiah ini dalam kerjaya Mak. Dan harapan untuk lagu Rokiah ni lah. Itulah sekarang ni. Berlakon. Banyak bang. banyak berlakon sekarang ni. Sebab itulah saya keluarkan lagu. Sebab lama juga orang di luar, orang yang baru-baru ni, dia orang ingat saya ni pelakon. Sebenarnya saya bermula dalam industri Malaysia sebagai penyanyi. So saya I have to bring back the music, my music, and I have to share it to everyone. Supaya dia orang tak lupa yang saya ni seorang penyanyi. Mak mempunyai banyak bakat sebenarnya. Dan seorang pelakon yang baik juga, yang hebat juga. Saya belajar daripada abang lah. Saya pernah berlakon bersama. Banyak kisah yang saya tahu. Saya pernah ke studio Mak lah nak rekod lagu untuk TV3. Takut saya tahu bila masuk studio dia macam serius je. Tapi tak serius orangnya. Okey Mak, media sosial anda Mak kalau mereka nak mengikuti perkembangan dan juga tentang lagu ni, kat mana nak tengok dan sebagainya, silakan. Okey bang, media sosial saya Mark Adam 1079 dan juga jangan lupa saksikan saya punya lagu dan muzik baru bertajuk Rokiah. Lagu ni khas untuk Rokiah. Kalau korang ada kekasih kucing di luar sana, saya doakan semoga yang baik-baik saja. Yang ada kehilangan kekasih kucing, sabar. Kita dalam hidup ni kita kena sabar. Ada yang masuk dalam DM saya. Dia orang punya perasaan, dia orang luahkan perasaan dia orang tentang kucing yang dia orang sayang. Baru-baru ni ada keluar dekat sosial media juga yang seorang menangis. I think she was a nurse. Oh, yang tu kena makan ular. Kesian. Kadang-kadang sebenarnya bila Mak bercerita dan mereka yang luar sana, sebenarnya mereka yang pencinta kucing memahami segala perasaan ini sebenarnya. Baik. Saya pencinta Mak Adam. Tengok Mak Adam pun ada comel macam kucing. Mak ni yang menariknya, kalau dia cakap nak sedih ke suka apa, kadang-kadang macam sama je. Reaksi muka dia. Kan? Okey. Tapi Mak, sebenarnya saya tengah sedih. Tengah sedih. Sorry Mak, tergelak. Minta maaf. Tak apa. Mak suka makan apa? Suka makan apa? Makanan kucing. Jangan Mak. Tengok. Salmon. Hari ini pun kita ada sushi. Hari ini kita nak tengok wartawan kita Syifa nak bawa kita makan dekat mana ni? Jom kita saksikan. Rokiah. Rokiah dah kat mana tu Rokiah? Rokiah. Dah. Oh my god. Dah. Hasil ketusan idea yang lahir dari pemiliknya, Adila Ridwan, 32 tahun bersama dengan pasangannya, kini impian mereka berdua untuk memiliki konsep kafe klasik tercapai. Mula beroperasi pada Januari 2023, kafe yang menyediakan pelbagai menu sarapan pagi ini meriah dengan sambutan pelanggan yang datang bagi menikmati hidangan istimewa di sini. Idea tingkap ni bermula daripada sebelum PKP. Saya dan partner suka keluar mencari kafe-kafe yang ada. So dari situ bermulanya ilham. Untuk interior dalaman ni 100% daripada kami sendiri. So macam barang lama ni memang kita kena mencarilah, kena baik tempat, and kebaikannya kita keluar daripada KL sebab susah nak jumpa kat KL. So kita keluar, macam kita pergi tempat-tempat barang vintage Ipoh, kita pergi Taipei untuk dapatkan semua collection antik ni. Kita selarikanlah dengan konsep kita yang klasik dan vintage ni. Kita bawa makanan-makanan menu Melayu. Macam seperti kita tahu, kita ada sate waktu pagi, and kita ada makanan Kelantan yang all the way daripada Kelantan juga waktu pagi, and kita ada few lagi makanan mi kari, lodeh semua. So kita bawa dia sekali macam orang kata kenakan dengan konsep kemelayuan tu. Menerapkan unsur warisan tradisional adalah salah satu cara untuk Adila mendekorasi kafe ini. Menurut Adila, selain hiasan dinding yang klasik dan vintage, kafe ini juga turut mendendangkan lagu-lagu irama klasik sebagai halwa telinga buat pengunjung yang sedang menikmati santapan pagi. Kebanyakan customer yang bila berumur sikit, dia rasa macam happy. Dia kata macam menggamit nostalgia. Dia kata tak sangka ada kafe macam ni di bandar Kuala Lumpur macam ni. And ada yang setengah bawa anak-anak muda, anak-anak mereka, diorang menunjukkan barang-barang collection macam kita ada barang lama. Diorang tak tahu, dan inilah waktu-waktunya parents diorang cuba bagi tahulah apa. Contohnya macam kita ada cawan-cawan lama macam ni, macam kita ada dulang lama. Generasi baru, budak-budak baru mungkin tak tahu. So inilah peluang diorang macam untuk explain dekat anak-anak diorang lah.
susah nak jumpa. Ini zaman mengimbau zaman kita. Saya kanak-kanak dulu, mak saya selalu buat lempeng macam ni lebih kurang. Kita macam ibaratkan ada dekat kampung, pinggan mangkuk yang digunakan semua lama-lama macam tu, dia punya decoration semua kan. Seronok. Sudah tentu, kafe yang berkonsepkan tradisional ini pasti memberikan suasana berbeza ketika menikmati cuaca enak sambil bersantai bersama rakan dan keluarga. Oh, itu sebenarnya memang kita sentiasa rindukanlah suasana. Nak makan makanan kampung tu satu, memang susah nak cari. Tapi nak ada suasana tu juga satu bonus. Betul, old school. Tapi itulah, saya rasa macam nak makan kuih pula sekarang ni. Nanti kita bawa. Kita kat wanita ni semua ada untuk ya? anda. Awak jadi genie Kalau saya idamkan sesuatu, pasti kita akan boleh ada. Bawakan. Okey. Dah macam biru pun macam genie. Apa pun. Baik, seperti yang Farid dan saya dah war-warkan di awal rancangan tadi. Hari ini kami akan membawakan anda satu topik berkaitan dengan kesihatan wanita, iaitu masalah buah pinggang dalam kalangan wanita. Okey, mungkin ada pelbagai persoalan dan mungkin apakah juga ada perbezaan risikonya, cara menguruskannya ataupun rawatannya beza mungkin antara lelaki dan wanita, dan mungkin wanita ada risiko yang lebih tinggi tentang masalah buah pinggang. Kita akan sama-sama tanyakan nanti. Ya, betul. Sebab kalau ikutkan apa yang saya baca, Farin, kajian yang dilakukan oleh Institute of Health Metrics and Evaluation mendapati golongan wanita didapati lebih cenderung untuk menghidapi penyakit buah pinggang yang kronik berbanding lelaki. Mengapa? Itu yang kami nak tahu hari ini bersama dengan doktor di studio. Baik, dan sebarang permasalahan anda juga, kalau mungkin anda ada pendapat ataupun kemusykilan tentang topik kita pada hari ini, kongsikan bersama kami di Facebook kami, dan jangan lupa kami juga ada bersiaran di Tonton HD dan juga Instagram dan TikTok kami. Jangan lupa untuk follow. Jadi Sugi, kita dah bersedia. Kita berehat seketika, jangan ke mana-mana, kita kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Satu daripada 7 rakyat Malaysia disahkan mengalami masalah buah pinggang kronik dan angka ini amat membimbangkan. Menurut laporan dari Utusan Malaysia, kira-kira 48,000 pesakit kini sedang menjalani rawatan dialisis dan menunggu giliran untuk membuat pemindahan buah pinggang. Selain itu, tahukah anda sebanyak 195 juta orang wanita di seluruh dunia menghidap penyakit buah pinggang kronik? Memetik kajian dari Institut Metrik Kesihatan, golongan wanita adalah yang lebih cenderung menghidap penyakit buah pinggang kronik berbanding dengan lelaki. Keadaan buah pinggang yang kronik berlaku apabila buah pinggang seseorang itu tidak lagi mampu berfungsi untuk menapis bahan buangan secara normal. Masalah buah pinggang kronik ini juga telah menjadi salah satu faktor utama peningkatan kadar kematian di negara kita. Justru itu, apakah tanda-tanda awal penyakit buah pinggang yang perlu diketahui dan apakah rawatan yang boleh dilakukan mereka yang menghidapi masalah buah pinggang kronik ini? Baik, itu dia laporan yang disediakan oleh wartawan kami Syifa. Terima kasih Syifa, dan itu adalah untuk membuka topik kita pada hari ini tentang masalah buah pinggang dalam kalangan wanita. Betul, Farid. Dan di studio kita bersama dengan Dr. Rashidi Saidin selaku pakar nefrologi Avicenna Specialist Hospital. Selamat datang, Doktor. Sihat, Doktor? Okey, alhamdulillah sihat. Okey, baik. Dan kita juga bersama dengan Puan Nur Syazwani Rashid yang sudi berkongsi kisahnya sebagai seorang pesakit penyakit buah pinggang. Terima kasih Syazwani bersama kami. Dan juga pesakit pada Dr. Rashidi. Ya, betul. Okey. Baik, sebelum kita mengulas lebih lanjut secara ringkas yang terlebih dahulu, mungkin sebagai penerangan ringkas kepada para penonton, fungsi buah pinggang ini, dan juga mungkin kita rangkumkan sekali tentang bagaimana kita nak tahu kalau kita ada masalah buah pinggang. Okey. Farin, buah pinggang berfungsi sebagai penapis darah. Baik. Kita minum dan makan akan diserap masuk ke dalam saluran darah. Saluran darah kita ni membawa zat-zat makanan, membawa darah ke seluruh badan. Lepas tu dia ada bahan kumuh. Bahan kumuh akan masuk balik ke dalam darah dan di sinilah buah pinggang berfungsi sebagai penapis darah. Baik. Dan keluar sebagai air kencing. Air kencing itu adalah tapisan darah kita. So dia berfungsi sebagai penapis darah. Okey, baik. Dalam erti kata biasa, filter lah. Macam filter air kita kat rumah. Kalau contoh, selalu saya bagi analogi, kalau aquarium ikan kan. Ikan dia makan, betul dia ada ada bahan kumuh dia. Kalau kita ada filter. Tapi kalau filter tu rosak, air tu akan
keruh. Betul. Oh, betul. Itulah. So badan kita kalau sekiranya buah pinggang merosak, dia akan ada bahan kumuh dalam badan. Okey, baik doktor. Dan bagaimana kalau kita nak tahu, okey, buah pinggang aku dah rosak lah. Tanda-tandanya apa yang akan berlaku? Tanda-tanda dia kaki bengkak sebab air bertakung, orang rasa roya, muntah, mungkin dia akan rasa pucat. Tapi malangnya tanda-tanda ni kerosakan dah berlaku. So bila ada tanda macam tu, peringkat kerosakan tu dah agak teruk. Sepatutnya dikena kesan dengan lebih awal. Okey. So kesan awal malangnya tidak ada tanda. So kita kena kesan awal dengan cara pemeriksaan darah dan juga pemeriksaan air kencing. Okey, baik, itulah pentingnya kita buat annual check-up. Betul buat screening lah. Screening. Okey, baik. Dan mungkin kita boleh terus bertanya dengan Puan Syazwani juga. Puan Syazwani ketika umur 27 tahun, ada simptom-simptom migraine, darah tinggi dan sebagainya, betul? Sebenarnya hypertension lah. Adalah pergi doktor tapi bukan dengan doktor yang current ni. Sebab kita pening kepala, kita kerja. Dan bila pening pergi, then dia kata kita suspek ada yang hypertension. Penyakit darah tinggi kalangan waktu muda. So saya just ambil ubat darah tinggi dekat klinik biasa untuk maintainkan bacaan BP saya. Tapi memang sah ada darah tinggi lah. Memang ada. Sebab kalau saya tak makan and then saya kena pergi klinik dan bila check ada BP reading tu tak cantik. So memang konsisten lah pergi klinik ambil ubat. Tapi tak ada proper diagnose. Tak ada pergi treatment. Umur 31 tahun, saya berkahwin. Hamil, ketika itu baru tahu yang ada masalah buah pinggang. Okey, mungkin boleh kongsikan apa yang terjadi. Saya kahwin umur 27 tahun. So dalam masa perkahwinan saya tu, saya mengalami gugur, miscarriage. So dalam 4 kali. Jadi dekat situ saya rasa macam something wrong. Saya ada perasaan yang tak okey lah kan. Then kali yang keempat tu, saya terus bila saya pregnant, saya terus cari klinik yang proper ONG punya klinik dekat Shah Alam. Then dia try to refer lah sampailah try to nak mencari punca tu lah. Maintainkan pregnancy tu supaya tak gugur. So dalam masa tu kita ada buat macam bukan treatment lah, macam check kan. So dia ada notice ada hypertension, ada something wrong dengan kidney. So saya dapat surat refer, ada protein dalam air kencing, bacaan EGFR, bacaan fungsi kidney dari 100 kita biasa dah rendah sampai 40%. So bila buat ujian darah dah ada red flag. Red flag. Jadi saya terus pergi ke hospital kerajaan yang untuk bila buka buku merah kan pregnancy tu, doktor terus referkan saya 2 klinik. Klinik ONG, klinik untuk baby dengan ibu, dan klinik nefro. Nefro tu klinik buah pinggang. Berjumpalah jodohnya dengan Dr. Rashidi. Dan Dr. Rashidi tak sampai lagi. Tak sampai. Jodoh tu bertahun selepas tu. Satu ke dua mungkin sebab saya refer GH dulu. Sebab saya kan ONG, jadi saya tak pergi ke direct terus kepada nefrologi terlebih dahulu. Tapi sewaktu bersalin tu tidak ada komplikasi apa? Saya kalau siapa yang pernah pregnant, buku merah dia warna kuning dekat situ. Maksudnya dia high pregnancy. Sebab saya ibu anak pertama dan kiranya kita ada yang hypertension. So dia kira risiko tinggi. Baik. Dan itulah. Ini yang kita nak tanya pada Dr. Rashidi. Kalau kita lihat, ini adalah satu situasi kalau untuk kehamilan bagi wanita, dan kemudian kalau kita merujuklah kepada topik kita hari ini juga dalam kalangan wanita dan juga statistik awal tadi yang Sugi dah kongsikan, sebenarnya memang ada beza dan juga risiko mungkin yang lebih tinggi kepada wanita. Kenapa dan bagaimana situasinya? Ya, Farid. Syazwani ini adalah salah satu contoh klasik bagaimana sakit buah pinggang dan wanita tu dia berkaitan. So Syazwani dikesan ada masalah buah pinggang apabila dia pregnant. Sebab bila pregnant, kita ada pemeriksaan berkala, antenatal check-up, dia akan periksa air kencing, tekanan darah, dan masa ni baru kita kesan bahawa Syazwani mengidap masalah sakit buah pinggang kronik. Tapi pada masa tu sebab dia masih pregnant dan tidak ada rawatan khusus pada waktu itulah, sehinggalah selepas dia bersalin, lepas tu dirujuk untuk rawatan seterusnya. Syazwani datang jumpa saya untuk dapatkan opinion, dan kita tengok masa tu
protein banyak dalam air kencing. So salah satu tanda dia, Farin. Protein dalam air kencing ni kita tak nampak. Mungkin kita nampak air kencing berbuih, tapi kaki tak bengkak masa tu kan. So doktor tengok signifikan proteinuria, ada tekanan darah tinggi, dan kita buat biopsi dan mengesahkan bahawa ada keradangan buah pinggang ataupun glomerulonefritis. Ini salah satu penyakit lah. So kaitan wanita dan sakit buah pinggang ni adalah wanita macam Syazwani mengandung, kehamilan tu boleh menyebabkan efek kepada buah pinggang. Sebab kehamilan boleh kadang-kadang merangsangkan keradangan buah pinggang ni. Dan sakit buah pinggang juga boleh memberi kesan kepada kehamilan. Sebab siapa yang ada sakit buah pinggang macam Syazwani, dia boleh menyebabkan bayi dalam kandungan tu pramatang. So baby Syazwani kalau tak salah doktor lahir 34 minggu saya kurang. So belum cukup matang lah, hitam. Dan kalaulah penyakit itu agak macam garang atau meradang, dia boleh menyebabkan efek kepada janin tu. So pregnancy ataupun kehamilan boleh memberi kesan kepada sakit buah pinggang. Sakit buah pinggang juga boleh memberi kesan kepada kehamilan. Maksudnya ia adalah satu cycle. Baik. Dia saling berkait lah. Saling berkait. Dan mungkin doktor boleh kongsikan juga, adakah ia normal dalam kalangan wanita yang hamil untuk mendapat masalah buah pinggang ni, ataupun beberapa mereka orang sahaja? So dia tak bukanlah satu benda yang normal. Tapi salah satu dia adalah masa pregnancy ni lah, masa kehamilan ni lah kita dapat kesan sakit buah pinggang. Sebab kita buat regular check up. So dia orang dapat regular check up. Adakah mungkin kalau sharingkan Syazwani dah ada masalah buah pinggang tu sebelum berkahwin lagi? Sebelum tu, tapi tak dikesan. So cuma dalam kes Syazwani, dia didiagnose sebagai young hypertension ataupun tekanan darah tinggi pada usia yang muda. So punca dia adalah disebabkan masalah keradangan buah pinggang ataupun glomerulonefritis yang tak didiagnose awal. Baik. Doktor, dan salah satu lagi silakan. Salah satu lagi kadang-kadang kencing kotor ataupun urinary tract infection. So wanita ni bila pergi check, kalau di klinik biasa mungkin dia akan check buat dipstick yang kata ada kencing kotor, bagi antibiotik. Betul. Kalau sekiranya kencing kotor yang kerap berlaku dan bila kita pergi klinik ada kencing kotor dan kena pemeriksaan seterusnya. Kadang-kadang ini adalah protein dan darah di dalam kencing yang kita tak sedar rupanya itu adalah tanda-tanda keradangan buah pinggang. Itu salah satu lagi tanda red flag ni lah untuk buat pemeriksaan. Betul. Sebelum kita dengarkan soalan daripada penonton, doktor, mungkin saya nak selitkan satu lagi soalan berkaitan dengan kehamilan ini. Adakah kalau dalam pregnancy pertama dah ada masalah buah pinggang ini, ia akan memberikan kesan sewaktu pregnancy kedua mereka? Jawapannya ya. Memberi kesan. Seseorang yang macam Syazwani melalui proses di mana kita kesan sakit itu semasa pregnancy dan akibat daripada sakit buah pinggang tu dia mendapat preterm labor lah, dapat lahir pramatang. Lepas tu doktor kita lalui proses rawatan, doktor buat biopsi, kita bagi ubat untuk meredakan keradangan buah pinggang tu, immunosuppressive therapy. Dan ada kesan-kesan ubatnya pada Syazwani. Baik. Lepas tu sekiranya pregnancy yang akan berlaku, ada kemungkinan yang kita akan lalui proses yang sama. Tapi maknanya dah lebih bersedia dan dah tahulah prosesnya. InsyaAllah Syazwani. Baik, bukan saja soalan-soalan daripada kita di studio ni, kita juga ada soalan-soalan daripada penonton kita di luar sana. Jom kita dengarkan soalan daripada mereka. Assalamualaikum, saya Nur Hidayah binti Jaafar. Okey doktor, saya nak tanya, betul ke ubat tahan sakit period pain boleh mengganggu buah pinggang kita? Assalamualaikum, saya Ahmad Ikhwan bin Abdul Latif. Doktor, saya nak tanya, betul ke kalau kita ada kencing berbuih, kita ada masalah buah pinggang? Hai, Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Aizat bin Zainuddin. Okey doktor, saya ingin bertanya, betul ke kalau orang yang baru kena ada masalah buah pinggang untuk ubat pertama kalinya, bolehkah kita dapatkan rawatan untuk masalah buah pinggang yang baru kena buat pertama kali? Fahrin, 3 soalan daripada penonton kita. Yang pertama tadi, kalau makan ubat tahan sakit untuk period pain boleh ganggu buah pinggang ke doktor? Ya, kalau makan ubat tahan sakit
yang kerap kali boleh merosakkan buah pinggang. Okey. Contohnya macam Ponstan, Celebrex, yang Akoksia. Kerap lah. Hari biasa ni. Dia selalu sakit. Kalau kerap. Sekarang kerap. Tapi kita kena letak dalam konteks lah. Punca utama sakit buah pinggang masih lagi adalah kecil manis dan darah tinggi. Dan ubat-ubat, sebab doktor kena cakap ni Farin, sebab ada soalan, adakah ubat merosakkan buah pinggang? Jawapan dia tidak. Punca utama buah pinggang rosak adalah kerana kencing manis dan darah tinggi. Utama. Dan ubat-ubat yang untuk merawat darah tinggi dan kencing manis perlu untuk mengelak daripada buah pinggang rosak. Itu yang penting fakta itulah. Tapi ubat tahan sakit dan ubat-ubat yang tidak berjadual boleh merosakkan buah pinggang. Kalau kerap. So kalau sekiranya, terutamanya kalau orang macam ada masalah buah pinggang. So contoh Syazwani, memang doktor memang tak boleh makan ubat tahan sakit sebab dia boleh merosakkan buah pinggang dia yang memang sedia dah rosak. Okey, baik. Doktor, soalan seterusnya. Adakah kencing berbuih itu salah satu simptom masalah buah pinggang? Ya. Apabila kencing berbuih, tandanya ada protein di dalam air kencing. So, protein di dalam air kencing adalah salah tanda awal kerosakan buah pinggang. Tapi saya kira kalau yang itu dikeraplah setiap kali kencing memang berbuih. Kalau sekali sekala, kita kena itu dari segi fizik, kita nampak simptom dia. You kena check air kencing tu, Farin. Okey. Ada setengah orang datang, dia kata, doktor saya kencing berbuih selalu tengok berbuih, tapi bila cek tak ada protein dalam air kencing. So mungkin dia kencing laju sangat ke. Salah satu inilah. Okey. Baik. Air sekali Soalan ketiga, adakah kalau baru dapat tahu kita ada masalah buah pinggang, ada kerawatan yang boleh menyembuhkan, doktor? Ya. Sugi, memang buah pinggang kalau kita baru tahu, dan ada penyakit buah pinggang yang boleh reverse balik. Dia panggil acute kidney injury. Macam contohnya, kalau dia ambil ubat tahan sakit pada hari ini, tiba-tiba dia punya buah pinggang dia rosak, dengan melihat blood test lah, serum kreatin tinggi, kita stop dan boleh reverse balik. Sekarang ni, pada hari ini, dekat ward doktor, ada seorang pesakit yang ada penyakit kencing tikus, leptospirosis. Semalam kreatinin dia 80, hari ini 400. Jadi tinggi. Kerosakan buah pinggang disebabkan oleh macam penyakit macam ni, boleh reverse balik selepas dirawat. Tapi yang generally yang kita tengok pesakit-pesakit buat dialisis tu, fungsi buah pinggang dia semakin lama semakin merosot, dan peringkat ke akhir, kes macam ni dia tak reversible lah. So dalam kes yang Syazwani, peringkat awal tu kerosakan yang peringkat ke 3B, peratusan 30%. Sekarang ni selepas dirawat, kita bagi ubat untuk meredakan keradangan, keputusan darah tu baik, sekarang dah 57. Dan mungkin Syazwani boleh kongsikan antara rawatan yang diambil dan pengubahsuaian gaya hidup awak sekarang ini. Sekarang ke dulu sebelum? Sebelum dan sekarang. Sebelum dan selepas. Dipendekkan cerita. Dulunya memang setiap masa kalau kita kerja kan, saya kerja swasta. Bila balik saja saya akan pening kepala sebab saya tak ikut rutin makan ubat. So saya bantai je. Kalau sakit baru makan ubat darah tinggi. Jadi bila kita dah berkahwin dan punyai anak, kita tahu kita punya kita dah been diagnosed, dah ada under treatment, and then kita sentiasa jumpa doktor. So kita lifestyle tu memang berubah. Kita ada komitmen baru. Komitmen untuk jaga kesihatan. Macam dulu kita rasa, sebab saya muda kan, jadi saya rasa saya nak kerja dan nak all out. Kalau sakit makan ubat paracetamol. Sakit macam tu, kita rasa kita sihat. 20s. Saya rasa ramai boleh relate dengan ni. Bila sakit kita makan paracetamol. Jadi bila fasa berkahwin dan mempunyai anak, dan kita kita pergi consultation, and then kita faham apa yang dekat body kita. Dan sekarang saya dah 30 plus, and then kita tahu kita boleh project kalau kita tak jaga kesihatan macam sekarang. Waktu saya on treatment, saya memang boleh kata ada sedikit rasa anxiety lah, and then rasa impurity sebab saya gemuk. Sakit kan? Kaki saya bengkak, and then saya kena sentiasa masuk hospital. Kadang saya buat yang doktor yang kemo tu, doktor every macam 6 cycle saya kena pergi, and then warded, and then anak saya tinggal di rumah, and then kena minta orang tolong jaga anak, and then suami pun kena jadi mother pula lah dekat rumah. So suami understanding, alhamdulillah. Terima kasih. Nama suami? Sudah handsome. Ada depan. Nama suami? Nama suami Abdul Aziz. Encik Abdul Aziz. Ada. And then sekarang ni macam saya dah nak masuk ke fasa nak ke 40s.
bila saya follow closely treatment ni, saya rasa confident. Sebab saya tahu apa yang akan jadi kepada diri saya, sebab saya tahu apa planning kan. And then saya happy lah. Itu yang and then saya pun tak ada, figures pun tak ada nampak. Ni kan sebab kita follow apa yang doktor punya planning, and then dia cakap okey apa nak buat. So okey. Dia dah jadi macam rutin penjagaan diri lah, dan macam ada sebahagian daripada hidup kita. Satu yang tadi Syazwani highlightkan, macam satu yang unik pasal wanita ni, dia cantik dan suka kecantikan ni. So bila rawatan, dia memberi kesan kepada salah satu dia adalah macam contohnya masa tu dia nephrotic syndrome, dia perlukan steroid. Steroid tu menyebabkan berat badan naik. Memang dia rawat. Lepas tu masa tu kena bagi dorongan untuk kata sekiranya selepas kita rawat ni, untuk sekarang ni dah slim tapi doktor, dalam doktor cakap pasal cantik tu, betul ada soalan kat Facebook ni pasal cantik ni. Cik T ni dia tanya, betul adakah salah satu punca penyakit buah pinggang ini datangnya daripada banyak pengambilan suplemen kecantikan? Kerana zaman sekarang ni banyak suplemen kecantikan, putih lah, glowing, awet muda dan lain-lain lagi. Kerana kadang-kadang kalau kita sebut nanti ada, tak payahlah sebut jenama, tak payah apa, umum. Secara umumnya. Tapi yang datang nak berubat pun dah cantik dah, Farid. Ada yang bawa vitamin C. Betul, fakta vitamin C kalau diambil dalam kuantiti yang berlebihan boleh merosakkan buah pinggang. Lebih pada 2 gram dia boleh terbahablo membentuk kalsium oxalate. Dan bahasa zaman COVID dulu kita dengar pasal ambil vitamin C untuk sebagai meningkatkan imun badan. Ada yang mengambil dos yang terlalu lebih boleh merosakkan. Dan suplemen yang lain tu sebab kita tak tahu dia punya kandungannya yang betul. Tapi doktor-doktor yang macam saya, rakan-rakan saya memang selalu jumpa kes-kes yang akibat daripada ubat-ubat ni lah. Dia kebiasaannya kalau dari segi pengambilan pun kita harus pastikanlah, pastikan sebenarnya ubat itu betul-betul sah dan selamat. Sah siapa yang sahkan, Farid? Itu dia. Itu pun salah satu perkara lagi tu. Macam selalu doktor bagi analogi kalau kita makan Panadol 2 biji, demam akan kebal. Paracetamol Paracetamol 2 biji, demam akan kebal. Kalau yang makan 20 biji, kita akan rebah. So ubat-ubatan yang kita ambil macam herba tertentu. Juga. Betul. Bila kita rebus, kita ambil rebusan tu, kita tak tahu kuantiti dia banyak mana. Faham. So, mungkin itu akan boleh merosakkan, dalam konteks doktor ni, boleh merosakkan buah pinggang. Memang kalau doktor bahagian buah pinggang macam saya ni, contohnya Dr. Rafidah semua tu memang akan... Baik. Secara diplomatiknya kita menjawab soalan Cik T ni memang boleh memberi kesan. Jadi berhati-hati. Berhati-hati. Nanti mungkin hari ini aja kan. Nanti kemudian kita tak tahu akan menyebabkan kerosakan buah pinggang. Siapa yang tak kisah nak jadi pesakit saya, tersenyum Syazwani. Saya pun tak tahu macam nak jawab. Okey, baik. Doktor, saya nak tanya juga. Tadi Syazwani ada berkata yang dia seorang ibu, ada tanggungjawab sebagai ibu yang baharu. Anxiety tu pastinya ada. Mungkin juga ramai yang sedang menonton sekarang ini ada rasa, okey, anak aku mungkin masih kecil, ada tanggungjawab. Mungkin bapaknya juga sibuk, tak boleh nak jaga anak. Takut. Ini semua membuatkan mereka menangguhkan rawatan mereka. Takut ke rutin-rutin harian mereka terganggu. Mungkin doktor boleh berikan pencerahan. Dia takut kot. Dalam situasi sebagaimana akan terganggu, situasi bagaimana yang tidak akan terganggu. Mungkin juga ramai yang berfikiran, kalau ada masalah buah pinggang terus kena pergi dialisis. So, ialah kebanyakannya kalau tak ada tanda, tak ada simptom, kenapa nak jumpa doktor kan? So selalunya bila ada kebiasaannya bila ada masalah, misalnya kalau sakit kepala, macam Syazwani dulu, kalau tak sakit kepala tak jumpa doktor kan? Tak. Bila dah sakit kepala baru jumpa. Kalau tekanan darah setakat tinggi tak jumpa. Tapi kalau balik pada soalan tadi, kalau contoh doktor bagi contoh lah. Di tempat saya, di pusat dari saya, ada seorang pesakit saya, Datin Dr. Zulia, yang bekerja sebagai pensyarah, datang ke buat rawatan dialisis. Lepas tu masih lagi mengajar, masih lagi buat kerja rumah. So jadi kalau dengan rawatan, kita masih lagi dapat menghadapi kehidupan seperti biasa. Tapi dengan rawatan lah. Sebab kalau kita tak rawat, nanti bila dapat penyakit akan terganggulah segi kehidupan. Faham. Baik. Dan Syazwani sendiri sekarang tengah melalui proses kehidupan seharian yang normal ya? Kiranya normal untuk saya. Dah rutin kepada yang beliau sendiri dah faham. Tapi
bukan untuk semualah. Okey. Tapi sihatlah. Kiranya sihat bagi awak lah. Bagi awak lebih sihat daripada sebelum Saya ini. okey. Okey. Saya kira sebenarnya tak salah untuk semua kita di luar sana sentiasa berjaga-jaga dan mengambil tahu tentang tahap kesihatan kita dan melakukan pemeriksaan pada setiap masa. Dan okey, untuk merangkumkan ataupun apa yang kita boleh kongsikan, ini Yoy antara yang kita boleh simpulkan. Saya pernah didialisis 4 kali masa koma akibat keracunan darah. Stage 3 buah pinggang. Syukur alhamdulillah selepas 1 tahun buah pinggang kembali sihat dan normal. Ini juga boleh membuktikan bahawa kalau macam doktor katakan tadi, kalau di peringkat awal kita boleh rejuvenasi, kita boleh reversekan dia. Betul. Baik, kami nak ucapkan terima kasih kepada Dr. Rashidi Saidin selaku pakar nefrologi dan juga Nur Syazwani Rashid. Terima kasih Syazwani dan semoga bayi awak kekal sihat, awak pun kekal sihat, sentiasa senyum ya. Dan untuk doktor banyak bantu lagi untuk kita terus semua kekal sihat di luar sana insya-Allah. Baik, terima kasih doktor. Farid pun sihat Saya alhamdulillah, itulah saya rasa masih muda lagi ni alhamdulillah. Okey, baik. Terima kasih Dr. Syazwani dan anda di rumah jangan ke mana-mana. Kita akan berhenti berehat seketika, kembali selepas ini dengan demo sushi. Saya suka sushi. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami. Nampak awak teruja sangat tu. Betul. Sabar ya. Jadi kalau Zin saya dah makan dia. Tapi kita kenalkanlah chef kita. Ya, kita bersama dengan Encik ataupun Chef Muhammad Nur Rafi. Ya, betul. Ataupun lebih mesra digelar Bang Mat. Bang Mat. Mat. Bang Mat. Nama Jepungnya apa? Tak ada Kalau nama Jepun dia Mat-san. 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 Okey, baik. Hari ini kita nak buat sushi. Okey, ini adalah sushi platter lah. Sushi platter ni yang kita namakan sebagai ada beberapa variasi sushi yang berbeza dalam satu platter lah, ataupun satu dulang ataupun satu pinggan lah. Ada berapa jenis ni sebenarnya, Bang Yang Mat? dalam ni je ada 9 jenis. Wow. 9 jenis. Okey, kalau kita boleh sebelum kita tengok tu, okey, boleh kita tunjukkan boleh satu-satu nama-namanya secara ringkas. Nama-nama dia. Yang ni salmon futomaki, kita ada tori karagi, ayam goreng. Ada spicy tuna, ada tuna mayo, ada cheesy sausage. Ini apa, serunding apa ni? Serunding ayam. Tengok sushi serunding. Okey. Chicken Betul, floss. ada California maki. Yang ni kappa maki. Kappa maki saya tahu sebab ada cucumber dalam ini salmon lah, salmon nigiri dengan avocado. Okey. Baik, ada avocado. Tapi dalamnya ada apa? Salmon. Sama, saya buat untuk saya kosong lah ya, nantilah kita buat. Okey, boleh. Tapi apa pun hari ini apa yang Bang Mat nak tunjukkan demonya macam mana nak buat sushi. Silakan. Tapi kita demo pun kena buat jugalah. Boleh. Saya ambil. Okey, saya kat sinilah kot. Okey, chef. Tunjukkan mana. Sebenarnya orang kata apa? Sushi ni nasi dia ni nasi. Kalau kita tengok orang Melayu, kita ingat pulut biasa ni. Memang khas nasi sushi lah. Memang beras Jepun. Beras Jepun Dan dia marinate dengan dia punya cuka dia lah. Dan cara memasaknya juga berbeza? Yes, berbeza. Okey, baik. Nak basuh dia pun berbeza juga. Faham. Okey, saya dah buat. Betul ke chef? Boleh. Main bulat aja. Satu. Okey, ni kita nak buat ni lah salmon nigiri. Apa namanya? Salmon nigiri. Nigiri. Alamak, boleh. Okey. Sugi buat avocado ni lah. Tak ada avocado hari ni, tapi tak apa. Kita buat yang salmon dulu. Okey. So just letak nasi tu atau ikan tu. Okey. Okey, kalau kita tengok sebenarnya chef ajar kami, kalau chef bulatkan macam tu je chef Biasa ada orang ikutlah dia nak buat pintak ke. Bulat yang chef buat. Awak buat tu apa? Pulut yang kita beli kat kuih. Macam kuih koci. Macam kuih koci saya buat ya. Nampak macam kuih koci. Pulut inti. Ya. Tak apalah, jadi juga chef. So tekan, kita pusingkan. Okey. Salmon tu kat bawah kan? Sama je. Nanti kita akan pusing. Lepas tu kita just tekanlah, shapekan dia. Okey. Kiri kanan semualah. Okey. Kita cantikkanlah dia. Chef dah berapa lama chef bergiat dalam makanan Jepun ni dah 16 tahun lah. Wow. Okey, belajar ke ataupun memang bagi kursus ke atau memang asalnya ataupun memang minat sebenarnya? Tak ada. Ni belajar sendiri lah. Memang kita kerja dan belajar sendiri lah. Belajar sambil bekerja. Okey chef, satu yang menarik juga sebenarnya orang Malaysia ni tak ramai macam sushi je dia rasa macam makanan mentah, makanan Jepun, kami tak pandai. Tapi mungkin sebagai seorang chef yang di Malaysia ni kan, sebenarnya kita boleh pelbagaikan. Kalau itu ada serunding. Betul. Sebenarnya apa lagi yang kita boleh pelbagaikan untuk fusion sesuai dengan cita rasa kita? Banyak dah sekarang. Even ada yang sushi nasi lemak pun ada. Rendang dengan pulut kuning. Instead of pakai beras sushi ni dia jadikan macam pulut kuning. Tapi masih ada, dia masih guna seaweed.
Yes, masih guna seaweed. Oh, dia guna seaweed tapi dalam je lah. Betul ke, Chef? Jadi betul. Oh, tu cantik ke tu? Boleh lah. Boleh lah. Kalau mengikut kepada ilmu ataupun pengalaman daripada Chef Mat San sendiri kan. Okey, kalau kita tengok jenis sushi ni ada berapa banyak? Kalau dalam platter ni, kalau kata kita nak letak semua, ada berapa puluh, berapa ratus? Memang banyak lah. Tapi actually yang basic dia tu tak terlalu banyak. Lebih kurang ada dalam belas jenis lah. Cumanya dia bila kita tukarkan dia punya topping dengan ingredients dalam dia tu kan, itu baru dia jadi nama lain lah. Saya tergelak. Apa pandai dia letak seaweed? Chef tak letak pun seaweed. Saya fusion. Nampak? Apa fusion? Tadi dah letak tu, saya letak ni. Tapi kan, Chef, ada satu lagi. Saya lupa namanya. Yang biasa dia macam bentuk kon. Dia letak seaweed, dia letak California roll. California roll. Boleh. Yang tu pun kita boleh buat. Yang tu je nama dia California roll. Dia actually California ni dia refer kepada ingredients yang dalam tu lah. California ni biasanya dia ada crab stick, ada avocado, ada tamago. So dia akan panggil California lah. Faham. Okey, hari ni boleh tunjuk macam mana nak buat yang kon tu. Selalu tengok saya punya fusion kan. Jadi macam kuih Melayu, Mak. Memang macam kuih koci lah. Lepat apa? Lepat. Ingat saya tak pandai. Chef, saya buat sata je. Sata. Okey, dalamnya tadi mayonis. Okey, mayonis kita letak tobiko, telur udang, telur ikan, ni tamago, crab stick. Okey. Yang kuning tu apa? Telur. Okey. Tamago. Tamago. Kita rollkan dia macam kon lah. Senang je Chef buat. Macam tu je. Okey, Chef. Saya tahu sebenarnya kat luar sana. Okey, kalau macam Sugi, macam rumah saya kan. Saya kata, saya mungkin tak berapa gemar lah makanan Jepun ni. Kerana mereka katakan, makanan Jepun ni makanan mentah lah. Cuba mungkin betulkan persepsi tu. Dia sebenarnya dah dimasak. Kadang-kadang ada yang mana yang mentah tu mentah lah. Betul. Sashimi kan. Betul. Tetapi yang rata-rata kalau yang lain ni sebenarnya pun kita dah melalui proses masakan juga sebenarnya. Betul. Dia secara autentik dia memang asal dia memang dia mentah lah. Yang kalau betul-betul original dia yang ni lah. Nigiri dia nasi dengan ikan je. So bila dekat masuk dekat sini ni untuk kenakan dengan market dengan lidah orang kita ni kan. So kebanyakan dia dah dimasak lah. Contohnya yang dalam ni platter ni 80% semua dah masak dah. Kecuali yang salmon tu je lah. Chef, sorry Chef, yang putih ni apa je? Yang macam terbakar? Yang tu cheese. Cheese. Kita bakarkan dia. Okey. Chef, kalau cakap pasal sushi ni pastinya wasabi mesti ada lah. Ada orang boleh, ada orang tak boleh. Dia terus Cuba Sugi ambil satu sudu makan wasabi. Satu sudu mungkin awak boleh cuba dah. Tak boleh cakap saya nanti. Yang wasabi ni mix dengan sos dia, terus kita masuk dalam mulut. Oh my god, dia sedap. Awak tak suka? Yang tu sebenarnya cara makan dia betul kebanyakan orang kita akan campur wasabi dengan kicap kan. So sebenarnya wasabi tu dia kena letak dekat ikan tu. Okey, lepas tu kita tunjuk macam mana, baru kita kalau wasabi tu kalau sesama letak je kat hidung. Okey. Lepas tu kita tunjuk macam mana nak tunjuk dengan hidung saya hilang. Kita masih ada lagi berbaki untuk buat demo makan. Boleh. Okey, kita berehat seketika, kembali lagi selepas ini kembali dengan chef. Jangan ke mana-mana. Belum rehat pun dah makan ni. Wanita hari ini. Alright, kembali bersama kami. Chef tadi dah sembang-sembang pasal macam mana nak makan wasabi itu dengan cara yang betul. Mungkin Chef boleh terus tunjukkan macam mana nak letak dia. So saya tunjuk dalam dia. Okey, sambil-sambil tu Chef, sambil buatkan untuk Sugi tu. Instagramnya. Okey, saya nak beritahu kepada para penonton, kami dah sembang-sembang, chef ni juga ada mengajar tau. Sushi from zero to hero. Kan mengajar, ada kelas apa? Kelas untuk membuat sushi. Jadi mungkin ada yang berminat. Bagaimana IG-nya ataupun nak join kelas, bagaimana? Okey, boleh follow Instagram saya Mat's Kitchen, MATSKITCHEN. Facebook sama Mat's Kitchen. So kalau untuk info-info kelas boleh masuk dalam Instagram lah, kita ada link untuk kontak semua. Next month pun kita ada kelas. Kalau nak join. Saya nak tanya, ada orang kata kalau macam kita nak makan kat luar ni mahal. Jadi kalau kita dengan cara kita belajar, kita buat sendiri, masak kat rumah apa semua, mungkin lebih menjimatkan je. Baik pergi kelas, tahu cari bahan, buat sendiri kat rumah. Lepas tu awak bawa untuk kita orang kan. Saya ikut cara chef sebab tadi chef dah tunjukkan. Kan biasa kita macam cicah-cicah kan. Sepatutnya dia letak je atas dia macam tu. Jadi saya pun letak je atasnya. Tapi tak letak kicap dia lah. Chef, ramai juga yang mungkin tak tahu. Ini menarik fakta tentang wasabi. Wasabi ni sebenarnya apa? Wasabi ni dia macam sejenis roots lah. Dia duduk dalam air lah. Then yang ni kita pakai powder lah. Kalau original tu dia akan grated lah. Dia ada grater khas. Lepas tu purpose dia pula wasabi ni sebenarnya dia tak semua item perlu makan dengan wasabi. Yang saya makan tadi perlu tak? Tips. Tak perlu. Tak perlu alamak. Dia dengan seafood saja kot.
Yes, betul raw. Dia sebenarnya wasabi ni dia untuk bunuh bakteria dalam ikan yang mentah itulah sebenarnya. Okey, jadi sekarang saya dapat satu lagi tips baik. Terima kasih kepada Chef Mat kita kerana bersama kita pada hari ini. Dan kalau anda tadi kita tengok IG-nya dan sebagainya. Okey, dan esok kita akan kembali untuk Hikayat Perkahwinan lagi. Bahasa cinta. Setiap pasangan ada bahasa cinta mereka. Bahasa cinta awak? Saya bahasa cinta saya, I love you. Pen merah, pen biru, you marah, I love you. Chef ada bahasa cinta? Bahasa cinta tak ada. Dia ada. Bahasa cinta dia masak. Sedap. Itulah bahasa kasih sayang seorang Baik, chef. dan esok dah boleh cakap kembali dengan topiknya bahasa cinta dalam pasangan. Jadi jumpa lagi. Saya tak sabar nak makan ni. Assalamualaikum. Makan. Penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Ushawati, ibu istri, permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia, penyambung warisan Sri Kandi dia, lemah lembut baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia.